Isu kos sara hidup, peletakan jawatan pegawai kanan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT serta bantuan mangsa banjir antara yang berkumandang pada hari pertama persidangan Dewan Rakyat untuk tahun ini selepas istiadat pembukaan sesi Parlimen ke-15 yang disempurnakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam. Dan untuk perkembangannya, kita bersama Zul Fakri Syamsul Arifin langsung dari Parlimen. Fakri, silakan. Ya, Farah. Pelbagai strategi dan pendekatan berbentuk intervensi serta mitigasi sedang dilaksanakan kerajaan dalam menangani isu berkaitan kos sara hidup. Dewan Rakyat dimaklumkan RM58.1 bilion diperuntukkan melalui Belanjawan 2024 bagi tujuan subsidi, insentif dan bantuan terkait sara hidup rakyat. Saya akan berikan Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali, melalui Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL, setiap pengumbalan dasar dan program yang dilaksanakan melalui kementerian serta agensi memberi pertimbangan terhadap kos sara hidup. Mengambil kira kos sara hidup adalah bergantung kepada faktor permintaan dan penawaran, demand and supply dalam sistem ekonomi pasaran terbuka, free market economy. Pemantauan juga dilakukan terhadap faktor pasaran dan aktiviti sektor swasta dan industri. Ini termasuk kesan pengaruh besar iklim serta ekosistem pasaran global. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu pada sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Katanya penekanan turut diberi terhadap penguasaan dalam memastikan peniaga tidak menaikkan harga barangan dan perkhidmatan sewenang-wenangnya. Pelbagai operasi turut dilancar antaranya Ops Catut, Ops Terjah, Ops Tiris, Ops Menu dan Ops Pasar dalam memastikan bekalan sentiasa stabil selain mengekang elemen pencatutan di pasaran. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT sedang memuktamadkan calon-calon berkredibiliti bagi mengisi jawatan ketua eksekutifnya. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pihak kementerian pula meneliti calon dalam kalangan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk mengisi jawatan pengerusi LTAT. Sebagai langkah susulan, jawatan ketua eksekutif yang kosong kini ditanggung oleh Encik Muhammad Ashraf Muhammad Razi, Ketua Pegawai Kewangan, sebagai tanggung tugas ketua eksekutif berkuat kuasa serta-merta. Bagi jawatan pengerusi LTAT pula, tugas tersebut kini dipangku oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Syam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Tambahnya, pelantikan tanggung tugas ini bukanlah perkara yang pelik. Ia pernah dilaksanakan sebelum ini semasa peletakan jawatan ketua eksekutif sebelum ini. Beliau turut memberi jaminan peletakan jawatan terlibat tidak akan memberi impak yang mengganggu operasi dan perkhidmatan LTAT. Sebaliknya, organisasi itu akan beroperasi seperti biasa. Kementerian Pertahanan ujarnya terus komited untuk terus memantau dan memastikan operasi dan strategi dirancang bagi menjadikan LTAT sebagai sebuah dana persaraan yang mampan diteruskan dengan sewajarnya. Kerajaan Persekutuan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menyalurkan peruntukan awal bantuan bencana kepada semua negeri berjumlah RM232 juta. Ia bagi mempercepatkan proses agihan bantuan wang ihsan BWI kepada Ketua Isi Rumah KIR mangsa banjir bagi musim monsun Timur Laut MTL 2023-2024. Telah menyalurkan peruntukan awal. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, hampir RM170 juta BWI diagihkan kepada 168,959 KIR mangsa bencana bagi musim MTL sebelum ini. Pemberian bantuan wang ihsan ini bukanlah merupakan suatu bentuk pampasan terhadap kerugian yang dialami oleh mangsa bencana, tetapi ia lebih merupakan tanda keprihatinan Kerajaan Persekutuan bagi meringankan beban mangsa bencana. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rantau Panjang, Datuk Seri Zailah Muhammad Yusof berkata, BWI melibatkan sumbangan RM1,000 bagi KIR yang terkesan dan berpindah ke pusat pemindahan. Manakala BWI Kematian pula melibatkan sumbangan RM10,000 kepada waris mangsa bencana yang meninggal dunia. Beliau yang meminta menyatakan dasar bantuan kepada mangsa banjir yang terlibat serta jumlah pampasan termasuk bantuan wang ihsan banjir.
Persidangan Dewan Rakyat hari ini melakar sejarah apabila buat julung kalinya ikrar rukun negara dilafazkan ahli parlimen sejurus persidangan bermula. Bacaan ikrar diketuai Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Bacha Maidin. Inisiatif itu sebahagian usaha Kementerian Perpaduan Negara susulan kelulusan Jemaah Menteri pada 25 Julai tahun lalu agar rukun negara dilafazkan secara penuh di Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul turut memaklumkan 9 akta yang diluluskan dalam mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 yang lepas telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Dengan itu, sekian laporan dari Parlimen. Kembali ke Seri Pentas. Assalamualaikum dan salam hormat.